إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى صاحب هذا الكتاب وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 28 pada baris yang ke 9 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, pada menyatakan sekurang-kurang sembahyang itu bahawa ada niatkan, iaitu di dalam hatilah. Faslun, pada menyatakan ini, pada menerangkan sekurang-kurang sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang mayat ni lah. Kita ada urus orang panggil masalah jenazah ni. Seseorang ni gak bila kata dia mati di dalam keadaan Allah Ta'ala sayang ke dia, maka mati dia tu dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Tu alamat orang hok mana mati Allah Ta'ala sayang. Sebaliknya orang yang mana mati dalam keadaan Allah Ta'ala benci, maka Allah Ta'ala mati ke dia dalam keadaan yang teruk, di dalam keadaan melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Maka bersyukurlah seseorang yang mana dia saat ni tu lahir, walaupun dia tu ada melakukan maksiat bahkan mungkin banyak, tetapi tak kala dia nak mati saat ni, Allah Ta'ala beri ke dia saat ni tu berpaling kepada jalan hak molek, jalan orang-orang Tuhan sayang. Maka itu orang panggil syukur sangat-sangat kepada Allah Ta'ala. Dan terlebih lagi kita kena syukur bila kita saat ni tu Allah Ta'ala jaga di dalam kehidupan kita tu di dalam keadaan taat kepada Allah, kemudian kita mati pun dalam ketaatan pada Allah, maka itu terlebih lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila sedikit selingih lah, ketika mana Ummul Mukminin radhiyallahu ajma'in takut dengan orang panggil mati, maka Nabi SAW memberi didikan kepada Ummul Mukminin, isteri-isteri Nabi SAW, ibu-ibu bagi orang beriman ni. Dengan orang beriman ni dia suka dengan keadaan mati. Orang beriman ni suka dengan keadaan mati. Kenapa? Kerana seseorang yang beriman tak kala dia nak mati, Allah Ta'ala berikan dia saat ni tu penglihatan dengan kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Maka bila dilihatkan kepadanya kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala, maka tentu sekalilah dia rasa rindu, ingin kepada mendapat kedudukan tersebut. Sebaliknya orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan durhaka, kufur dengan Allah Ta'ala, syirik, maka mereka membenci kepada kematian,
Kerana apa? Kerana bila melihat kepada kedudukan mereka sebelum daripada mereka dicabutkan nyawa, dilihat kedudukan yang sangat teruk di sisi Allah Ta'ala, maka mereka benci kepada kematian. Jadi kita orang beriman saat ni tu tak payah bimbang lah. Cuma hak kita nak bimbangnya, adakah Allah Ta'ala masih mengekalkan kita dengan iman tak kalau kita nak mati? Hak tu lah hak kita bimbangkan. Faslun pada menyatakan sekuat-kuat sembahyang itu. Jadi bila orang telah meninggal, wajib hak hidup ni kena sembahyang ke hak mati. Mana sekuat-kuat dia? Sekuat-kuat bahawa diniatkan, yakni dalam hati. Niat ni mahalluha qalbun wa talaffuzu biha sunnatun. Niat ni tepat dia dalam hati, dia berlafaz dengan orang panggil niat itu ialah sunnah. Jadi apa yang perlu diniatkan dalam hati saat ni? Aku sembahyang ke atas mayat yang hadir. Mayat yang hadir ni maksud kata mayat yang berada di hadapan aku ni lah. Aku sembahyangkan atas mayat yang hadir fardu kifayah 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Niat begitu. Ya, mayat-mayat ni satu hal juga. Kadang-kadang pelajar-pelajar baru masuk pondok. Masuk pondok, kadang-kadang tuannya hak besar pun ada dah. Tapi bila tanya bab sembahyang mayat ni gak, ramailah tak lepasnya boleh kata begitu. Ni mujulah masuk pondok, masuk tempat pengajian agama ni, reti juga orang panggil cara nak sembahyang ke mayat. Tu lah ni orang panggil niat dianya sahaja aku sembahyang ke mayat hak hadir di hadapan aku ni fardu kifayah 4 kali takbir kerana Allah Ta'ala, dan muqaranahkan dengan Allahu Akbar. Ni hak sokmo-sokmo dah kita sebut masalah muqaranah, yakni disertakan orang panggil niat di dalam hati dengan perbuatan ibadat tadi tu pada awal permulaan ibadat. Awal permulaan ibadat bagi sembahyang ialah takbiratul ihram. Awal permulaan ibadat bagi wudu ialah membasuhkan muka. Awal perbuatan ibadat bagi mandi janabah ialah mencucurkan air pada salah satu juzuk pada anggota badan. Awal bagi perbuatan tayamum iaitu memindahkan debu tanah. Tu semua hak kita mengaji dah sebelum pada ni. Dan muqaranahkan dengan Allahu Akbar, padahal ia seorang berdiri bagi yang kuasa. Bagi orang yang berkuasa kena duduk, kena berdirilah. Kena berdiri. Serupa dengan orang panggil rukun-rukun bagi solat. Ni kena berdiri baca Fatihah. Cuma orang panggil adalah kelainan dia nya. Seperti masalah ning tak ada rokok, tak ada sujud. Berdiri bagi yang kuasa dan membaca Fatihah. Ni semaya hok biasa pun ada baca Fatihah, semaya jenazah pun ada baca Fatihah. Sebab baca Fatihah ni orang panggil terkandung di dalam dia semua makna-makna daripada Al-Quran, dan semua makna-makna daripada kitab-kitab samawi terdahulu ada dalam Al-Quran. Semua makna-makna dalam Al-Quran ada dalam Fatihah. Jadi Fatihah ni merupakan pembukaan bagi segala benda lah, kebaikan. Dan membaca Fatihah, kemudian takbir ia seorang orang hok sembahyang mayat ni, kemudian dibacanya selawat atas Nabi sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ditambah dengan Sayyidina. Tu hak lebih baiknya lah. Beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita meletakkan pangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghulu kita, dia penghulu bagi sekalian makhluk. Orang dapat title, dapat pangkat di sisi makhluk, datuk ko umpamanya, dan pelbagai lagi lah gelar-gelar. Kalau dulu kita panggil dengan nama dia, tetapi sekarang kita panggil dengan pangkat dia. Hak tu orang panggil gelar hak di sisi makhluk.
Kenapa? Kerana kita nak mulia ke dia saat ni dengan pangkat hak dia dapat di sisi makhluk. Gak pangkat hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dengan Sayyidina tadi, ialah pangkat yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka patut sekali lah kita beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menambahkan dengan kata Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bahkan sahabat-sahabat dulu dia tak panggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak panggil ya Rasulullah, begitu saja. Tu orang panggil kedudukan beradabnya puak sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sendiri dalam Al-Quran tak seru nama Nabi Muhammad ya Muhammad, tak ada. Ya Musa, ya apa nama nabi-nabi yang lain ada, Allah Taala seru dengan nama. Tapi Nabi Muhammad SAW tak ada. Ya ayyuhal muzammil, tu orang panggil seru dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang-orang sekarang kita ni, sebab tu kita kena berlatih ajar adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk Muhammad gitu, tak kena. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalam kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita ni orang panggil malah sangat nak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hak itulah yang diakui sebenar-benarnya kebakhilan ada pada seorang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila didengarkan namanya sallallahu alaihi wasallam, berat mulut untuk nak berselawat ke atasnya sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang kita orang sekarang tak serupa orang dulu. Orang dulu dalam keadaan ilmu dia, walaupun kita kata sikit, orang kampung tak ngaji tinggi serupa kita sampai sekarang, tapi orang panggil amalan dia, barang hak dia dapat tu orang panggil barakah. Kita sekarang ngaji tinggi secara mana pun dapat orang panggil gelar-gelar tertentu dah dalam bidang agama ni, hebatlah maksud katanya, tetapi keberkatan tu kurang. Kurang lah. Ya kurang keberkatan kita orang sekarang ni sebab di awal lagi tak kena mana, iaitu di dalam permulaan kita nak menuntut ilmu. Kalau orang menuntut pada bahagian akademik tak apalah, diniatkan dengan sijil, dengan kerja, bahasa dia dah lah, jenis dia tu begitu dah. Kalau orang menuntut agama ni, di awal pengajian dia tu dia nak dah kepada sijil, nak dah niat dah kepada pekerjaan, nak dah niat dengan gaji sekian-sekian, dengan pangkat sekian-sekian. Tu di awal-awal pengajian lagi dah orang panggil dah rosok dah. Orang panggil sistem pengajian tersebut. Sebab itulah banyak saja guru-guru hak mana tak setuju dengan cara sistem CJ. Walaupun begitu, kalau kita mampu, walaupun kalau kata kita mampu, orang panggil nak membetulkan hati kita ni lillahi ta'ala, nak belajar nak belajar agama bukan kerana CJ, tu tak apa. Tapi tak ramai tak ramai orang masuk pada jurusan agama, tak niat pada CJ, tak niat pada pekerjaan ni, tak ramai. Duk nilai-nilai dengan kita masyarakat sekarang ni. Itu rasa awal dah. Sebab itulah demo duk sebut, siapa beritahu ke kita keadaan orang hok dalam agama ni, dalam keadaan kita orang panggil duk, orang masyhur dengan orang ahli agama ni, orang panggil makan duit haram. Siapa beritanya. Jadi bila kita bincang, benda tu awal lagi lah. Awalnya mana? Awal di alai pengajian saat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan yang akmalnya seperti pada tahiyat mana, iaitu selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sunat kita wasal, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sunat diwasal maksudnya kita sambung. Dan yang akmalnya seperti pada tahiyat, yakni selawat Ibrahimiyah di sana. Kemudian takbir ia seorang, yakni bagi kali yang ketiga.
dan dibacanya doa bagi mayat sekurang-kurangnya Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kita doa bagi dia. Nah, kalau dia tu jenazah perempuan agak, kita doa dengan Allahumma ghfir laha warhamha. Tukar domir di belakang saja. Dan yang akmal daripadanya, hak selebih molek laginya, kita doa ke dia tu lagu mana? Iaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunaqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhhu min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabin nar. Ni doa hok makruh dah. Makruh dah rasanya orang-orang duk kalau semaya-maya agak dah boleh reti dah doa ni hafal dah. Jadi kalau kata kita ni jaga-jaga semaya-maya, maka pada waktu tu kita baca ya Allah maghfir lahu warhamhu pun tak apa dah. Kita lah kalau duduk pondok ni di antara sedap juga ni waktu mana di antaranya waktu hidup semaya-maya. Sedap tu sebab apa? Tak bukan tak sedih dengan kematian orang. Sedap tu bila ada guru-guru lain bersama. Supaya kita ni pondok tunjung ni. Jadi bila duduk semaya-maya ada orang jemput kat, jumpa dengan tok guru di pondok pasti tumbuh apa semua. Ya makruh lah orang ni bila mati enggak orang nak hak tok guru besar lah. Orang-orang soleh, orang-orang duk bergelombang dengan ilmu agama, dengan amal soleh. Jadi bagi kita lah sedap ajak pergi maya-maya agak boleh jumpa dengan alim-alim guru kita. Jaga-jaga jumpa ni. Jaga-jaga jumpa boleh jumpa kat suka. Dia di antara perhimpunan hak kita sukanya apa? Perhimpunan bila kita berhimpun dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim. Tu tak ada perhimpunan yang kita suka. Kenapa? Supaya dulu ada demo dah buat perhimpunan apa nama ni di hotel di Kelantan tu, bawah kajian negeri dia buat panggil guru-guru agama. Tu sedap lah. Sebab apa? Sebab bila kita berhimpun dengan mereka ni, kita kena rasa nak berhimpun dengan mereka. Bila siapa pada waktu alai di pada masyarakat kita dapat berhimpun lah dengan mereka. Sebab kita di atas muka dunia kita suka berhimpun dengan demo, dengan kumpulan-kumpulan molek ni. Ni atas muka dunia kita tak suka nak berhimpun dengan ahli ulama, tak suka nak jumpa ahli ulama. Lepas tu bila mati nak jumpa ahli ulama. Belum tentu lah, belum tentu. Ni masa hidup kalau kita suka, insya-Allah masa mati kita akan dibangkitkan bersama mereka. Al-mar'u ma'aman ahab. Tu hadis hak paling disukailah oleh para sahabat ridwanullah ni ajma'in. Kenapa? Kerana mereka saat itu sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sedar keadaan mereka hebat secara mana mereka kedudukan syurga tak akan sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana satu orang panggil penderita bagi orang ahli mahabbah. Maka pada waktu Nabi SAW sebut al-mar'u ma'aman ahab, hak itulah benda yang mana mencukupkan bagi kesukaan mereka lebih daripada dunia dan akhirat, lebih daripada segala-gala nikmat. Bila boleh maksud kata hadis Nabi SAW kata seseorang itu akan bersama dengan orang dia sayang. Sekarang ni kita letak siapa dia hak kita sayang. Ni nak mati belaka dah buat kita ni. Nak mati belaka dah. Sehari-sehari duk bunyi beratus duk matinya. Ada orang covid, orang sakit, macam-macam. Jadi maksud katanya kita ni kalau tak sedar lagi dengan mati, tak ada arah lah. Apa? Tak ada arah dah tu. Tak ada jalan dah lah. Kemudian takbir, kemudian dibacanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu tu di antara hak sunat ditambahlah. Tetapi memadai dah kalau kita baca Allahumma la tahrimna, moga hak pada takbir yang keempat ni ia tidak syarat ni, ia tidak syarat rukun dah, cuma moleknya kita tambah. Sebab dia ada doa dah pada mayat tu, pada Allah maghfir lahu. Takbir keempat ni sunat kita tambah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu.
Kemudian memberi salam seorang saat ni, iaitu mana memberi salam Assalamualaikum warahmatullah. Paling ke kanan, paling ke kiri. Dan sunat menambah dengan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kalau dalam pendapat-pendapat yang lain kan, ni orang panggil dalam i'anah, seingat saya, dia hak sunatnya setakat wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah sajalah. Tapi di sana ada setengah kitab, supaya dalam kitab ni pun dia tulis, dia suruh sebut dengan menambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang hok memberi salam dengan begitu, pun kena juga sebab ada pendapat. Tapi hok kuatnya assalamualaikum warahmatullahi sajalah. Dan memberi salam ke kiri, memberi salam ke kanan tu hak rukun, memberi salam ke kiri ke hak tu tambahan saja sunat. Seperti mana solat yang lain. Faslun, pada menyatakan sekurang-kurang kubur itu satu lubang menegahkan daripada baungnya, baung mayat. Mayat ni baung dia busung. Sebab itulah sebenarnya kita ni Allah Ta'ala beri kau kita ni, kita kena sedar dah. Kata ulama-ulama dalam bidang tasawufnya, kita ni sebenarnya tak boleh nak ada rasa-rasa takabur, riak, rasa sombong dengan kecantikan kita ke berapa, tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan kita mana? Daripada setitik air mani. Air mani keluar pada tempat keji tu, tempat kemaluan. Tak malu dah. Kemudiannya bila kita hidup tadi tu, kita hidup duk menanggungkan najis. Mana najis? Ni dalam perut kita ni, bang busuk ni. Allah Ta'ala tutup ya. Nampak? Kemudiannya bila kita mati saat ni, bang busuk dengan ulat-ulat. Lepas tu nak seru apa dengan orang panggil kecantikan rupa parah zahir kita saat ni? Tak. Sepatutnya orang yang memahami ke hakikat, dia tak ada nampak benda tu. Tak, bagi dia sama saja. Lepas tu hak membezanya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang hak mana banyak ketakwaan, takut dia pada Allah Ta'ala. Tengok Sayyidina Bilal ni, bila masuk Islam saat ni, walaupun kita kata hak kita makruf dah keadaan Sayyidina Bilal, orang panggil jasad dia ni, tubuh badan dia ni hitamnya apa semua, tapi dalam agama kita dia mulia ke. Hingga dia lah memajak Kaabah ni, nak melakukan azab. Tu orang panggil di sisi Allah Ta'ala mulia dengan sebab takwa, bukan sebab rupa parah. Rupa parah kita enggak kita jaga bukan main lah ni, dengan lipstiknya, dengan bedoknya, malek ngatuk lelaki pakai bedok hatu. Dak bedok hatu maksudnya bedok putih lah. Dengan tok lelaki jangok keluar gak bedok comel. Ikutlah dalam keadaan kita saat ni tu sangat menghiasi orang panggil rupa zahir kita ni, dalam keadaan kita tak peduli pun keadaan batin kita ni comel kau huduh kau sihat kau cukup makan kau, kita tak peduli. Ni nak peduli gimana, moga kita duk sibuk dah luar ni. Duk sibuk dah. Faslun, pada menyatakan sekurang-kurang kubur jenazah saat ni lah hok mati, satu lubang menegahkan daripada baungnya, jangan siapa baung, dan menegahkan daripada dimukakan oleh binatang yang buas. Kau dah mana? Dan diperbuat dalam dan luas dan berlubang lahatnya itu terlebih afdal. Lahat ni dengan keadaan kita buat buat lubang di tepi. Lahat ni buat lubang di tepi tu. Kita gali lubang, lepas tu ada tepi ni pula. Tu hak afdalnya buat dengan cara lahat. Lawan dianya buat parit. Buat parit ni macam mana? Kita gali, lepas tu kita gali sikit tengah. Lepas tu tak banyak di tengah tu buat parit. Tu kurang afdal. Hak afdalnya kita buat dengan cara lahat. Gali, lepas tu tepi ni kita letak jenazah. Gali pula lubang tepi sat ni. Itu pun kalau kata tanah tu jenis tanah orang panggil hak tehel lah. Supaya tanah di Malaysia kita ni hak tehel, hak tidak jatuh kalau kita buat lahat. Kalau kata hak jenis tanah dia tak tehel sat ni jatuh tu tak apalah, tak buat lahat pun. Dan diperbuat dalam dan luas dan berlubang lahatnya itu terlebih afdal, yakni daripada buat dengan cara parit. Parit ni kita buat lubang tengah saja.
Afdal jika takar tanahnya, maksud katanya jika tanah tu kerah. Tu kata, maksud kata hok molek kita buat lahak tu kalau tanah tu kerah. Jika tu apa yang koi gantungan bagi kata sunat buat lahak tu kalau tanah tu kerah. Maksudnya kalau tanah tu dia tak kerah, tak payah buat lahak. Tak ada letak mayat, dia dah roboh dah lahak tadi. Dan wajib dihadapkan mukanya ke kiblat. Ha ni wajib ni. Tak. Supaya sebelum daripada dia meninggal saat ni. Kita ngaji dah sebelum pada ni. Kalau orang saat duduk sakit apa, kalau boleh kita hadap ke. Kita letak dia ni atas lambung kanan dia, hadap pada arah kiblat. Begitu jugalah pada waktu dia mati, hak tu wajib kena bagi hadap kepada arah kiblat. Ni di zaman siapa? Hasan Basri, kalau seingat saya, ada seorang penggali kubur. Penggali kubur ni bukan gali kubur nak sipai mayat, dia gali kubur ni nak curi kain kapan mayat. Tak. Jadi dia gali banyaklah kubur. Dalam banyak-banyak kubur tu nak kira hak mayat saat ni kekal dengan hadap pada kiblat ni boleh kira saja. Kalau 100 orang mungkin satu saja orang hak dak hadap kiblat. Sedekah masuk orang ke bumi, orang hadap ke kiblat dah. Tapi bila dia gali, dia tengok membelakangi pada kiblat. Jadi bila dah dia taubat apa semua, insah dah dengan dosa dia apa semua, dia tanya pada Imam Hasan Basri tadi. Kerana apa jasad ni berubah daripada menghadap kepada kiblat? Maka jawab ulama tadi, dia kata ini di antaranya bila seseorang itu ragu dengan rezeki Allah Ta'ala. Apa kita sekarang ragu dengan rezeki Allah Ta'ala kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Duk bimbang mana? Esok tak berlaku lagi esok ni, tapi kita bimbang dah. Esok aku ni lagu mana cukup dok makan. Bukan hak esok. Kadang-kadang kita bimbang tu hak tahun depan. Tak boleh ni Covid berlaku ni, kita kena cedek dah makanan kita biar cukup dengan 2-3 tahun akan datang. Kebimbangan kita saat ni, ragu kita Allah Ta'ala ni beri ke dak rezeki ke kita 2-3 tahun akan datang. Jadi kita ni nak serabut perut, nak membimbangkan diri dengan rezeki tadi. Sedekah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang hok melata di atas bumi ni illa tu. Ada tu hasani, maksud kata nak menghasar. Allah Ta'ala mari nafi, Allah Ta'ala mari kata tidak ada kecuali Allah yang memberi rezeki. Illa, kemudian Allah Ta'ala sebut pula ala. Ya Allah ni maksud kata menekanlah seolah-olah Allah Ta'ala nak beri rezeki kita, tak beri rezeki ke Allah Ta'ala. Moga kita hamba dia. Dia khalik kita. Dia nak beri tak beri, tak ada masalah. Tak ada masalah apa di dia. Kita ni bukan bini dia, bukan anak dia. Kita hamba dia. Tapi Tuhan ni nak jamin kita kata tak payah bimbang pada rezeki ni. Tuhan kata alallah wa ma illa 'alallahi rizquha. Pun keadaan Tuhan jamin begitu pun kita ni duk sibuk lagi, duk berbimbang dengan rezeki kita. Sebab tu satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ni dia lalu jumpa semut. Dia kata, "Hei semut, beginilah. Mung tak payah pergi cari rezeki gapo, mung tak payah cari makan selama setahun, aku pegamu, aku beri rezeki kamu." Jadi semut kata, "Ya Nabi Allah, bukannya saya tadi tak percaya dengan kebenaran, dengan janji Tuhan. Tak, sebab Tuhan ni Nabi Allah alaihissalam. Tetapi apa yang saya bimbang? Saya bimbang takut ada waktu-waktu yang tua saat ni. Tak, oleh kerana manusia mungkin kata takut-takutnya terlupa dengan nak beri pada saya makan tiap-tiap hari. Patut kalau begitu, tak apalah, tak payah awak lah jamin, tak payah Tuhan, tak payah Nabi Allah Sulaiman lah jamin. Saya lebih rela saya saat ini dijamin rezeki oleh Allah Ta'ala." Semut mengajar. Semut mengajar bab rezeki ni. Begitulah deh, kita duk bersibuk dengan rezeki esok hari. Sedekah amalan kita hak esok tu pun Tuhan tak ada tuntut, tapi kita tuntut dah rezeki kita hak esok. Allah Ta'ala ada tutup kita dengan solat subuh esok hari? Tak ada.
Allah Ta'ala ada tutup tak kita dengan zuhur esok hari? Tak ada. Dengan bayar zakat ko, dengan puasa ko, tak ada. Dengan haji ko, apa saja amalan esok, Allah Ta'ala tak tutup pada kita. Tapi kita lebih pada Tuhan. Rezeki hari ni kita tutup, hak tahun-tahun akan datang ni pun kita nak tutup dah hari ni. Inilah sifat orang panggil nafsu ada di kita. Inna nafsa ammaratum bisu. Ni duduk main dengan kejahatan. Lepas tu tak kira kita nak lock nafsu kita dengan gini. Tak boleh. Kita tak boleh nak biar nafsu kita gini. Maksudnya mana? Kita kena usaha. Usaha di antaranya seperti kata musannif rahimahullah ta'ala dulu, berbanyak ke sebut dengan mati. Ni tiap hari duk tengok makan ni, tiap hari duk tengok pakaian, tiap hari duk tengok kenderaan silih berganti, kenderaan hak baru, rumah, perhiasan. Maka menyebabkan kita tu lalai. Bapa kita duk tengok benda tu tiap-tiap hari sebab kita friend dengan orang gitu. Kita ni friend dengan orang gitu. Facebook kita ni duk friend dengan orang-orang hak jenis gitu. Maka setiap hari duk naik di wall Facebook kita pun benda tu. Sepatutnya kita cari orang-orang hak minat dengan akhirat. Orang hak minat dengan akhirat, dia tak sibuk dengan benda tu. Dia sibuk dengan kelas pengajian hari ni. Jom kita berwakaf, jom kita bersedekah, jom kita sumbang. Sebab apa? Sebab dia tu orang panggil keinginannya kok tu. Tapi yalah orang jenis keinginan kok kok jenis agama kuat sangat. Kita tak minat sebab apa? Sebab kita ni tak ada nak jiwa dengan agama. Kalau kita ada dah jiwa dengan agama, kita akan cari orang jenis gitu. Hak tu hak saya sebut duk naik di wall kita dengan makanan ko, dengan pakaian perhiasan dunia ko, hak tu hak tak ada haram. Hak terlebih lagi nya kalau kita duk friend dengan orang hak duk joget ko, duduk buka aurat ko, artis-artis ko, habis artis dia jadi peminat. Dak dia jadi likers. Allahu Rabbi. Alah. Patut nak hatulah ke dia nya. Hok habaib, hok babo-babo, hok tok guru, hok masyayikh, tak ada satu pih pun hok tok guru hok dia like, hok dia follow. Tak naik. Apa tu? Dia hidup atas muka dunia sokmo-sokmo lah tu dia panggil. Dia tak si pun nak pergi akhirat. Tak nak pergi akhirat. Kita nak pergi akhirat, jadi kita cuba dengan akhirat. Walaupun kita tahu kita orang panggil tak kuat mana iman dengan akhirat pun, kita usaha nak pergi akhirat. Apa? Tak apalah, usaha Tuhan tolonglah lepas pada tu. Kita nak usaha pun malah. Dan wajib dihadap ke mukanya ke kiblat. Tu ni. Orang hok duk syok ragu dengan rezeki Allah Taala ni, kita bimbang kita lah, orang lain tak apa. Ni, kita bimbang takut kita duk main ada ragu lagi dengan rezeki Allah Taala. Dan digolongkan pihak kanan dan digulingkan pada pihak kanan, maksud kata letak di atas lambung dia yang kanan masa dalam kubur itulah. Dan ditakziahkan ahli keluarga dia, sunat kita takziah. Apa kita jumpa kita kata bahasa kita takziah. Dia sebenarnya takziah ni biar kita faham, takziah ni istilah bagi kita nak mendoa atau nak mententera ke ahli keluarga si mayat. Tu takziahnya. Maksudnya satu istilah bagi mana-mana perkataan kita doa pada mayat ataupun kita menyebut satu benda hak menjadi tentera hati bagi ahli keluarga si mayat. Tu takziahnya. Tapi istilah takziah tu kita jadikan satu perkataan pula lah ni. Takziah dari atas pemergian isteri awak. Tapi tak apalah, asal kata kita faham dengan makna katanya kita mendoakan kebaikan si mati dan kita mententerakan dia dengan kata mudah-mudahan isteri awak yang baru meninggal tu bersama dengan orang-orang hak Tuhan kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ke segala amalan dia. Dan awak kena banyak-banyak sabarlah. Setiap hak mana hidup saat ni tu pasti dah akan mati. Cuma kita hidup ni lah bersiap nak mati kita macam mana. Orang hak mati dah tu dia habis dah buk dia nya. Sesat dah. Maksud kata kalau masih masa dia mati saat ni tu dia kekal iman, alhamdulillah sangat-sangat dah. Walaupun kita kata ada maksiat ko, ada gitu gini, ada kekal iman tu pun satu nikmat besar dah. Tutup buk dah dia nya.
Kita hok hidup ni kita nak memikir. Nak setara mana. Kalau kita duk menangis, duk menatap, tidak redha dengan pemergian dia, tu bahaya bagi diri kita, bahaya bagi iman kita. Jangan kita layan benda tu. Sedih ni semua sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dengan pemergian cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih nak pemergian anak dia. Jadi sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menitikkan air mata. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, apa ni? Jadi seolah-olah puak sahabat anggap kata benda ni tak dibenarkan pada syarak, tak dibenarkan pada agama. Tapi Nabi SAW sebut benda ni ialah rahmat daripada Allah. Maksudnya apa? Kita sedih dengan pemergian orang kita sayang tu ialah satu rahmat yang Allah Ta'ala letakkan pada diri kita, rasa ada kasih. Tetapi janganlah sampai kita meratap beramal serupa dengan puak-puak ahli jahiliyah, sehingga setengah-setengah mereka tu upah orang bagi nak meratap, nak melaung pemergian bagi orang mati saat ni. Itu tak sepatutnya lah. Dan ditakziahkan ahli apa takziah? Yakni doa kepada si mati ataupun mana-mana perkataan yang mana menjadi tenang bagi ahli mayat. Dan dibacakannya talqin pada kuburnya. Tu jelas dalam kitab fiqh kata baca talqin pada kubur. Atas kubur dia kita baca talqin. Nabi Allah ni tak dah lah. Malah buat tu tak apa, boleh berkira lagi lah. Malah kamu nak buat. Nak suruh orang buat pun malah juga. Tak buat boleh kira lagi. Ni menyatakan perkara tu bid'ah lah, sesat lah, talqin di atas kubur, buat gapanya lah. Tak penat lah orang ni penat-penat saja. Yalah ngaji tak lama. Lepas tu nak kata amalan orang dulu tutup betul. Talqin banyak. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tapi hak tu huraian lah. Ada setengah kata ulama hurai dengan talqin lakinu mautakum bila ilaha illallah tu maksud kata masa dia nak mati. Tapi orang dak buat talqin di atas perkuburan apa semua ni pun ada. Ada nas dia. Sebab tu kalau kita tengok ni ada sini. Dan berhenti sedikit pada kubur minta doa baginya bagi si mati. Qadar mana kita berhenti sekejap pada kubur si mati ni? Qadar menguruskan bagi satu sembelihan. Maksud kata qadar berapa minit orang dak urus ke sembelihan lembu kau? Berapa minit? Setengah jam ada? Kalau ada lah setengah jam kau, 40 minit kau, kita duduk berhentilah di situ sebentar. Orang bila mati ni, dia baru masuk pada alam baru. Itu kita dah sebut dah. Sini berjumpa pula. Dia masuk baru alam baru dia. Bila masuk pada alam baru dia, ialah dia jadi tidak tenteranya seperti mana kata Sayyidina Osman. Bila sahabat lain tanya dia, bila Nabi SAW duduk cakap berkaitan dengan neraka, dengan titik sirat, dia tak setakut mana dia saat ni bila Nabi SAW duduk bicara tentang kubur. Maka orang tanya, apa takut sangat pada kubur ni? Kubur ni dia kata kenapa? Kerana berseorangnya. Kita dalam kubur duduk dalam keadaan berseorangnya. Kesik, bahasa Kelantan panggil kesik. Dan dia takut sangat dalam keadaan kesik, dalam keadaan keseorangnya ni. Nampak? Sebab itulah kita saat ni sunat dalam agama kita, suruh duduk sebentar doa pada si mayat. Kita kata dah dia ada amal tak ni, kira dia orang soleh tak ada amal tak, nak guna. Janganlah kita saat ni duk ajar masyarakat dengan ahli keluarga buat amalan untuk si mati, sehingga ke orang hidup ni tak ada buat persiapan sendiri. Salah perkataan itu tu. Orang yang hidup ni kalau dia nak buat lah. Cuma kita ni orang yang si mati, kita ada kasih pada orang kita ahli bagi si mati saat ni. Kita ada kasih pada orang yang mati, sayang kita ko, anak isteri kita ko, suami kita ko. Tentu sebolehnya kita nak usaha ke dia saat ni tu. Kalau kata dia ada amalan dah pun, kita nak bantu sekadar mana kita boleh. Itulah ada orang duk buat, duk baca Quran di atas kubur. Tu semua ada. Ada nas dia. Cuma orang ngaji semetar dia tak berjumpa. Dia bila mari perkataan mengiya dengan perkataan menidak, lebih kuat perkataan mengiya. Sebab apa? Orang yang kata tidak ada ni, mungkin dia tak berjumpa lagi. Orang yang kata iya ada, mungkin dia dah jumpa. Tak.
Itulah kadang-kadang masyarakat kita kata ustaz pening lah. Sekali ustaz tu kata boleh, sekali ustaz tu kata tak boleh. Hak tak boleh tu tak jumpa nah. Lepas tu nak pakai hak mana ustaz? Pakai orang hak jumpa lah. Orang hak jumpa nah dia akan kata boleh. Apa? Susah apa? Pening. Tak ada pening. Masyarakat kita ni pening. Sikit-sikit pening. Pening apanya? Nak ikut hak mana? Dan berkata dan berhenti sedikit pada kubur, minta doa baginya dengan tasbih, yakni dengan ditetapkan mayat tu, diberikan ketenangan, diluahkan kubur dia. Dan sunatnya dirus dengan air atas kuburannya. Nak pergi kemah orang panggil kemah, orang panggil tanah tadi tu, bila kita dirus. Dia kalau kita nak ambil tafa'ul dengan supaya Allah Ta'ala memberikan kesejukan bagi ahli orang dalam kubur pun tak ada masalah. Ya benar, tak bawa pada syirik. Kita orang panggil ada tafa'ul, ambil sempena, mudah-mudahan ya supa ni supa bunga apa nama ni air bunga tu tak ada masalah. Jiruh dengan air tu memang hak dalam kitab pun kata sunat jiruh dengan air. Lepas tu bunga-bunga tu pun ada dalam nah. Maksudnya apa? Makhluk hak hidup ni berzikir. Maka selagi mana dia saat ni tu belum mampu duduk segar lagi, maka selama tu dia duduk berzikir. Jadi mudah-mudahan ahli hak duduk dalam kubur saat tu mendapat manfaat dengan zikir dia. Hak tu ya tak nak cabut orang panggil pokok-pokok hok atas kubur saat ni tu. Dia benar datang nas Nabi SAW siap pacuk nah pula dah tamah. Sahabat tanya Rasulullah apa orang ahli kubur ni kena azab. Nabi SAW kata. Lepas tu apa duk pacuk dengan dah tamah. Mudah-mudahan selagi mana dah tamah ni dah ada dikurangkan azab bagi dia. Kenapa? Kerana benda saat ni duk berzikir. Makhluk ni semua tak berzikir. Kita yang tak berzikir. Kita tak berzikir. Pada dia kata makhluk tak berzikir. Kita tak berzikir. Dan didirikan nisan 2 pada kepala dan pada kakinya. Buat tanda. Batu nisan sana letak kepala so, letak di kaki so. Tak ada masalah. Lepas tu masalah buat bina-bina ni kalau katalah orang panggil tanah tu tanah wakaf. Tak boleh lah. Tak boleh. Maksud katanya hak jenis gapo kepok kau gapo hak jenis tak boleh nak akad nak pindah, tak boleh gitu. Sebab tanah tu tanah kawasan wakaf. Kalau tanah sendiri berhak hak kita sendiri tak apa. Dia berbeza pula kalau kata kuburan ahli ulama kita nak buat binaan sedikit supaya orang kenal ke ini tempat kubur ahli ulama orang soleh untuk diziarahi. Hak tu boleh. Dibenarkan untuk buat benda tu. Sebab ada benda manfaat bagi orang hidup saat ni bila tahu tu binaan sikit apa tu. Tu orang kaya buat apa bagi ziarahnya. Buat binaan sikit tu di atas dasar dia tu ahli ulama, orang soleh, orang wali, masyhur dengan kebaikan dia. Tu tak apalah buat binaan supaya orang duk pergi ziarah dia. Kemudian sebab tu kita kata kita suka kalau kata bila pergi semai mayat saat ni tu jumpa ahli ulama sebab satu ketika bila kita pergi ziarah pergi pada perkuburan orang minta untuk mayat-mayat apa semua hantar mayat sebab kita tahu kelebihan hak suka juga nyoto guru kita ni bila kata pergi pada perkuburan saat ni tu dapat kirat hak seperti mana kata Nabi SAW siapa dia solat bagi orang mati dapat sakirat. Kalau dia mengiringi sehingga pada lubang kubur dapat 2 kira. Hak tu orang yang kita kenal ke orang kita tak kenal. Nabi tak sebut orang hak kenal ke orang tak kenal. Asal orang Islam kita buatlah. Kira ni besar mana pahala dia? Besar bukit Uhud. Tapi setengah-setengah kita ni duk tohmoh ahli ulama kita, tutup guru, tutup paki. Bila banyak-banyak agak bakal pergi buat dia boleh duit 10 riyal. Taklah apa dengan 10 riyal tu nya. Bukan boleh hidup selama-lama dengan 10 riyal tu. Nampak? Setengah orang buat fitnah. Buat fitnah pula dengan ahli ulama kita. Dia kalau tak ada orang nak pergi, siapa dia nak cara? Dia mau buhi tak buhi, dia mau gismaya juga, bukan kata
Halo, ajak pergi sembahyang. Ada duit ke tak? Tak ada hanya. Bui tak bui, tak ada masalah. Rezeki ni berbui ambil. Tak. Cuma kata guru kami nya, kalau orang saat ni miskin, dia ada olah duit juga, niat nak sedekah bagi semangat kepada kita, kita ambil supaya dapat pahala. Kita bui pula lah ke dia. Kalau dia miskin. Nampak? Supaya kita pun dapat pahala juga. Ni orang cerdik dalam amal. Guru kami ajar gitulah. Kita tak ada hak duit orangnya. Jadi bila kata pergi perkuburan tadi, ayah mak pasti tumbuh. Hafizahullah taala. Guru kita semualah. Hak ada lah ni hak orang tua kita nya. Jadi bila pergi pada perkuburan tu, dia kubur ni dia kena rata. Apa ni? Rata ni lagu mana? Kena rata. Iaitu kita orang panggil bila kita kamu, bila kita kamu dia jadi begitu sikit. Hak dah atas tu kita catah. Dia jadi supaya buah timun batal saat ni tu, kita belah dua, jadi gitu sikit, kita catah situ. Hak tu hak kata disuruh buat rata. Tu kami lihat dirilah, yang mak dia ajar ke orang gali. Ajar ke orang hak kambuh balik perkuburan ni lagu mana cara hak molek. Sesat situ. Jadi panjang pula hari duk cecek pak matinya gitulah. Yang pentingnya bila kita belajar kita reti, tak cepat nak tohmoh orang lain. Hak banyak dok berlaku, dok kata begitu, dok kata begini ni sebab dia mau tak belajar, dia mau tak reti. Lepas tu mulalah kata hak ni bid'ah, hak ni tak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji 4 tahun je. 4 tahun dok mengaji. Orang dulu mengaji 40 tahun. 40 tahun baru menikah. Baru menikah. Aling dah di tanah air, baru pergi naik Mekah, baru pergi naik ke negara-negara Arab noh. Kita sini tak erti bahasa Arab gapo pergi duk sana, nahu soroh putunggal langge, kitab-kitab pun tak boleh baca. Lepas tu pergi negara Arab, baca kitab-kitab besar, asah tak tahu gapo. Lepas tu mula nak tahmoh orang-orang dulu dengan keadaan tak betul, tak bedoahnya gapo lah. Sia lagi dah tengok ya maklumlah budak-budak baru nak mengaji. Orang jenis-jenis gitu jangan kita dah ambil ilmu dengan demo nyanyi ke kita budak. Habis itu qala al-musannif kitabuz zakah wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'ala an-nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna 'ala an-nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.